علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Pada malam ni dapat lagi kita menyambung siri kuliah kita daripada kitab Al-Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah. Dan kita masih lagi pada iman ijmali. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Aku beriman dengan Allah, kitab, dengan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kebangkitan setelah daripada kematian, dan qadar, baik dan buruk, itu dari Allah. Jadi kita berhenti dulu. Beriman dengan kitab-kitab Allah, kemudian malam ni beriman dengan Rasul Allah. Apakah yang dikatakan beriman dengan Rasul Allah? Dalam catatan kita nombor 9 tu, iaitu beriman dengan para Rasul bererti membenarkan mereka dalam perkara yang disampaikan oleh mereka dari pihak Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka sesungguhnya telah menerangkan apa yang diwajibkan kepada mereka untuk menyampaikannya. Mereka merupakan Rasul pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya di sini, di kalangan manusia ni ada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terpilih. Mana Allah Subhanahu Wa Taala pilih orang-orang tertentu untuk menjadi rasul dia, untuk menjadi utusan dia, untuk menyampaikan wahyu Allah, untuk menyampaikan kalam Allah, untuk memberitahu kepada manusia bahawa ini adalah perintah Allah. Untuk rasul-rasul ini menggariskan kepada mereka hukum-hukum Allah, ataupun yang kita katakan sebagai agama, supaya manusia ini hidup dengan beragama. Dan di antara tuntutan tu lagi, maknanya kita kena percayalah bahawa mereka ni memang Allah Ta'ala pilih, tidak kata mari saja-saja sendiri. Mereka ini adalah orang yang telah dipilih oleh Allah SWT. Allah SWT memberikan wahyu kepada mereka, dan mereka pula menyampaikan kepada umat dia. Jadi masing-masing umat itu, setiap daripada umat tu memang ada rasul. Ada rasul untuk dia. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkannya, menyeru mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Maka di antara mereka yang menerima suruhan itu, ada orang yang terima suruhan, ada yang menolak. Mana di sini rasul tu mana pilihan Allah SWT. Bagi setiap umat ada. Pak kita umat Melayu ni lagu mana? Kita umat Melayu ni dikira umat Nabi SAW. Iaitu bila mana Nabi SAW dibangkitkan di tanah Arab, dan Nabi ni sebagai rasul terakhir. Jadi seluruh umat manusia itu, Nabi SAW lah rasul mereka. Kalau zaman dulu Allah Ta'ala kata wa ila adin akhahum huda, bagi bangsa Ad itu anak beranak mereka, saudara mereka itu Hud, Nabi Hud. Wa ila Samud akhahum salihah, untuk puak-puak Samud itu Nabi Saleh. Untuk kaum Nabi Lut, jadi masing-masing daripada rasul itu dia diutuskan untuk umat dia.
Dan kita ni walaupun umat Melayu tidak ada rasul yang tertentu, tetapi oleh kerana Nabi SAW itu rasul terakhir, kitab Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir, maka Allah SWT jamin untuk menjaga Al-Quran daripada dipesong. Maka itu tentu sekali tidak akan datang lagi dah rasul setelah daripada Nabi SAW. Mana kira-kiranya setiap daripada umat sahabat-sahabat Nabi itu dia mengambil tanggungjawab. Setiap daripada sahabat Nabi dia mengambil tanggungjawab untuk menyebarkan agama kepada anak cucu mereka, kabilah mereka, bangsa mereka lain, dan bawa agama ni ke seluruh alam. Dan ini Allah SWT telah sebut banyak ayat. Antaranya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Adalah ada di kalangan kamu ni satu kumpulan yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh dengan kebaikan, melarang daripada mungkar. Begitu juga Nabi pun pesan, balighu anni walau ayah. Jadi bila mana Nabi SAW memerintahkan umat dia menyampaikan daripada pihaknya, maka setiap daripada kita ni tak boleh nak buat alasan bahawa kita mana dah ada Nabi. Tak ada Nabi kepada kita, tak payah. Sebab apa? Sebab bila Allah SWT jamin Al-Quran terpelihara, hadis-hadis Nabi SAW itu terjaga, dan setiap daripada sahabat, setiap daripada tabi'in, setiap daripada orang-orang yang beriman ni kena bangun buat kerja, maka setiap daripada kita ni mesti beriman kepada Allah. Tak ada alasan dengan kata kita tak ada Nabi, tak payah dah, sebab cukup dah Nabi SAW, sudah cukup dah. Mari Al-Quran, mari hadis Nabi SAW, itu menandakan terpelihara, agama terpelihara. Setiap bangsa dulu perlu kepada Nabi yang baru. Sebab apa? Sebab bila mana Nabi mereka wafat, mereka tidak lagi ikut ajaran Nabi, sudah ada penyelewengan, maka untuk betul balik, maka Nabi baru mari. Tetapi oleh kerana Allah SWT telah memberi jaminan Quran ini terpelihara, hadis-hadis Nabi SAW diingati, dan sentiasa akan ada ulama-ulama yang adil yang memelihara kesucian agama, maka kita wajib dengar, kita wajib dengar nasihat-nasihat daripada ulama yang ikhlas, ia mengajak kita, ia menyuruh kita ni beriman, beramal, bertakwa kepada Allah SWT. Maka tak perlulah kita buat alasan bahawa kita tak ada Nabi. Jadi walaupun Nabi sudah tak ada, Allah SWT telah lantik para ulama, ia tugas mereka mereka meneruskan juga tugas Nabi SAW. Begitu juga telah dijanjikan kepada Nabi SAW kemenangan jatuh Rom dan Parsi, tapi benda itu tidak berlaku melainkan setelah daripada Nabi wafat. Zaman kemudian, zaman Umar, zaman kemudian daripada itu lagi. Jadi walaupun Nabi SAW tak ada dengan kemenangan tersebut, tetapi itu diteruskan oleh sahabat. Satu ayat lagi, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqq wa khasira hunalikal mubtilun. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelummu. Mana Nabi SAW ni dia bukan orang baru sebagai Nabi, tidak. Mana Nabi ni silsilah, mana jujur sebelum daripada Nabi SAW tu sudah ada dah Nabi-Nabi. Nabi Isa, sebelum daripada Nabi Isa tu ada dah Nabi Yahya, Nabi Zakaria, di kalangan Bani Israel ramai ada Nabi-Nabi. Nabi Ibrahim diikuti oleh anak dia Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail. Nabi Ishak ni diikuti oleh Nabi Yakub, dan Nabi Yakub tu diikuti oleh anak dia Nabi Yusuf. Jadi rasul-rasul ni memang sunnatullah,
Adanya Rasul ini memang ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada manusia agama dia. Mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tak kecek dengan kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lantik orang tertentu. Wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasula fayuhiya bi iznihi ma yasha. Tak selayaknya untuk siapa-siapa manusia ni nak berbicara dengan Allah SWT. Tak pandai nak dengar direct suara Allah, nak dengar direct kalam Allah. Itu di luar kemampuan manusia. Seperti mana Nabi Musa minta dengan Allah SWT, nak tengok Allah SWT, Allah Ta'ala kata mu tengok ke bukit tu. Kalau bukit tu tetap dengan tempat dia, kamu boleh tengok. Tapi Nabi Musa rubah beleping, rubah pasal, tak sesuai. Dan banyak hadis lagi menyebut pada kita bahawa kalau Allah SWT singkapkan diri dia, maka akan terbakar. Akan terbakar segala makhluk dia ni, mana tidak sesuai dengan alam dunia ni. Jadi sebab itulah Allah SWT pilih seorang Rasul, yakni malaikat, untuk memberitahu kepada manusia. Pilih perantara malaikat untuk memberitahu kepada seorang manusia, seorang Nabi. Kemudian Nabi inilah akan memberitahu kepada umat dia. Jadi Nabi tidaklah Rasul yang baru. Wa ma kuntu bid'an minar rusul. Aku ni bukan orang baru yang mengaku sebagai Rasul. Sebelum pada aku ni ada dah Rasul-Rasul. Jadi sebelum daripada engkau itu, wahai Muhammad, telah ada dah kami utus Rasul-Rasul. Minhum, di kalangan mereka itu ada yang kami ceritakan nama mereka itu kepada engkau. Dan di kalangan mereka itu ada yang kami tidak ceritakan. Maknanya kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah SWT menyebut beberapa orang Nabi, beberapa orang Rasul, dan itu dibilang ada 25. Jadi hatulah yang disebut tu 25. Hak wajib kita tahu yang mana Allah SWT utus mereka. Jadi bilangan ni adalah bilangan yang man qasasna alaika, hak Allah SWT ceritakan kepada kita. Hak tak ada, banyak lagi. Hak tak ada, banyak lagi. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa untuk menjadi orang beriman kepada Allah SWT itu tidak bergantung kepada kita tahu semua Nabi-Nabi. Kita tahu sikit-sikit tak apa dah. Sebagai kita kata tahu sirah mereka, perjuangan mereka. Bagaimana Nabi Nuh dia berjuang, berdakwah 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Nabi Nuh kata, aku berdakwah kepada mereka tu laila wa nahara. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Tidak bertambah. Mana aku ni siang malam ni pada waktu-waktu munasabah lah. Mana ayatnya tidak berhenti-hentilah. Tak sudah siang hari sambung malam pula. Tak sudah malam sambung pagi esok pula. Lagu itulah 950 tahun. Mana ayatnya berterusan. Tak ada cuti rehat. Tapi kohalian tasih. Kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Setiap kali aku ajak mereka tu, mereka tak saya dengar, sumbat telinga mereka tu dengan jari-jari mereka, aku tak saya dengar. Jadi Nabi Nuh itu diceritakan oleh Allah SWT, cerita dia, perjuangan dia tu supaya kita faham betapa seorang Nabi ni payah. Dan oleh kerana kita ni dituntut untuk mengambil kerja Nabi, untuk berdakwah, untuk menyampaikan ajaran agama, kita akan berhadapan lah dengan orang-orang seperti umat Nabi Nuh.
Kita akan berhadapan dengan seperti raja yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Kita akan berhadapan dengan bangsa seperti bangsa yang dihadapi oleh Nabi Musa, Bani Israel. Jadi semua itu disebutkan oleh Allah SWT kepada kita supaya kita faham, supaya kita ambil pedoman dengan perjuangan para anbiya, bahawa mereka ni bukanlah berputus asa dalam berdakwah kepada umat masing-masing. Jadi di sini Rasul, maknanya ayat ni menyatakan kepada kita perkara yang pertama, Nabi Muhammad SAW ni bukanlah Rasul yang baru. Sebelum daripada Nabi tu ada dah. Kemudian Rasul-Rasul ni ada yang nama dia kita kena tahu, dan ada yang tidak perlu kita tahu. Jadi tak perlu kita tahu belaka, cuma supaya kita bawa kereta lah. Kita bawa kereta tu kita kena kenal gear mana, kelah ni dia punya tepak bateri, ni tepak taki air dah, ni tepak minyak berik, ni pak kalau power steering minyak dia, gear auto ni minyak gear, macam-macam lah. Hak wajib-wajib tu kita kenal lah. Tapi kalau benda hak romik-romik, hak halu-halu tu dah, hak kita pun tak pandai nak petak. Jadi hak tu pun tak tahu tak apa, hak tu suruh kepada pemain lah dah. Sebab kita boleh gerak kereta tu, hak pentingnya kita buh minyak, perik makan molek, tak ada duk seduk tak apa. Ada air cukup belaka minyak tu tak apa. Ada pokok detail-detail lagi tu dah, ni piston ni gapo macam-macam kau tu tak tahu tak apa. Jadi begitulah dalam kehidupan kita ni, ada benda-benda yang memang itu menjadi tempat pergantungan kita dan wajib kita tahu semua, dan ada yang tidak perlu tahu, itu suruh kepada ahli dia. Kemudian Nabi-Nabi ni Allah SWT beri sokongan, bantuan dia kepada para Nabi ni dengan mukjizat, ataupun dalam ayat ni dia istilahkan sebagai ayah. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah. Tidak harus bagi seorang rasul itu membawa keterangan atau menunjukkan sesuatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Pada nabi-nabi ni Allah SWT bekalkan kepada mereka mukjizat. Mana Nabi Musa dengan tongkat dia, Nabi Ibrahim dengan apa adalah dah. Nabi Saleh unta dia, macam-macam. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi kita ada belaka mukjizat masing-masing. Walaupun mukjizat ni Allah SWT berikan kepada mereka, tetapi mereka ni tak akan guna melainkan dengan izin Allah. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Tidak harus, tidak boleh bagi nabi tu, rasul tu nak mari mukjizat melainkan dengan izin Allah. Mana Allah Taala arahkan. Sebab apa? Sebab apa yang kita maklum, mukjizat ni maknanya benda luar biasa yang mencari adab. Jadi kalau Nabi buat mari itu maknanya itu bagi menyatakan kekuasaan Allah lah. Allah Maha Kuasa. Buat mari sesuatu yang luar biasa. Macam mana daripada batu keluar unta. Macam mana tongkat tu dia boleh bertukar menjadi apa? Ular. Dan tongkat tu dapat bila pukul dengan tongkat tu maka terbelah laut. Dapat dilalui oleh Bani Israel ketika dikejar oleh Firaun. Tapi Nabi, kalau kita tengok Nabi Musa, bila dikejar oleh Firaun, dah Nabi Musa tidak kata dah ada tongkat ni kak, ya apa kita guna tukar ni? Dah. Allah Taala arah dulu baru dia guna.
Begitu juga bila mana selamat daripada dikejar oleh Firaun tadi, naklah kepada air dahaga. Wa izistasqa Musa liqaumihi, bila mana Nabi Musa minta air untuk kaum dia kata tak ada air kita ni. Jadi faqulna drib bi'asakal hajar. Maka kami, jadi Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi Musa, kata pukullah batu dengan tongkat ni, maka terpancuplah 12 mata air. Jadi bila maknanya di sini tidak kata bila umat Nabi Musa tadi minta dengan Nabi Musa air, maka Nabi Musa derah-derah ambil tongkat dia, beres tongkat kita ada, pukul dak. Nabi Musa hanya guna tongkat tu bila diizin oleh Allah Ta'ala, mari arahan wahyu daripada Allah Ta'ala, barulah barulah diguna tongkat tu untuk kebaikan mereka, keperluan mereka. Itu pertolongan Allah SWT pada Nabi. Jadi bila kata ada mukjizat ni, tidaklah kata kalau bahasa Melayu kita kak wak ngaceh, sikit-sikit mukjizat, sikit-sikit mukjizat. Jadi benda tu ditunjukkan oleh Allah SWT kepada Nabi, bukanlah kata sama-sama, jaga-jaga. Sebab hendaknya biarlah umat dia ni beriman dengan keterangan wahyu. Adapun mukjizat tu biasanya diminta oleh orang menentang, yang mana mereka tu sahaja je nak menjatuhkan seorang nabi, dia tu minta lah. Kira-kira tak boleh buat mari, bila tak boleh buat mari celah tak betul. Mana bila dicabar, bila dicabar, kira-kira bagi mereka Nabi tak mampu buat mari. Jadi bila Nabi tak mampu buat mari, dia kata ni bohong, dia ni bukan Nabi, dia bukan orang utusan Allah. Tapi bila dapat dibawa, jadi mereka pun wa'ana lalu. Sebab apa? Sebab dari segi sifat, bila mari perintah Allah Ta'ala, bila mari mukjizat, sebab apa Nabi ni tahu mari mukjizat kecuali dengan izin Allah? Sebab dia ada satu lagi sunnatullah, yang mana dalam ayat ni disebut fa iza jaa amrullah qudiya bil haqq wa khasira hunalikal mubtilun. Yani bila mana mari mukjizat tadi, bukti kebenaran Nabi, bukti kekuasaan Allah SWT, dan mereka tu tetap berdegil tidak mau beriman, maka tak adalah adanya keputusan Allah. Keputusan Allah tu makna mereka akan dihancurkan. Jadi memang perangai orang-orang ahli kitab ke orang-orang yang tidak mahu beriman pada para nabi ni, dia minta mukjizat tu sebab nak menjatuhkan Nabi. Dan Nabi tidak mudah nak mari melainkan dengan izin Allah. Sebab apa? Sebab kalau mari mukjizat ataupun dia selalu mereka minta azab. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Banyak ayat-ayat seperti itu kita baca dalam Al-Quran. Mereka tu kata bila nak mari janji, maknanya Nabi telah memberi amaran kepada mereka, kalau tidak beriman akan dihancurkan, mereka akan binasa. Jadi dia mau tuak nganying, wah marilah bila nak mari azab, bila kita nak tengok. Jadi bila mereka minta azab disegerakan, bila mana mereka minta bukti dah, dan mari bukti tadi dengan izin Allah Ta'ala, dengan perintah Allah Ta'ala, dan mereka tidak mahu beriman, maka qudiya bil haq, maka akan diputuskan dengan kebenaran. Wa khasira hunalikal mubtilun, orang-orang yang sesat itu akan rugi, mana mereka tu dibinasa sehancur-hancurnya. Itu beriman, wajib beriman dengan para nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tadi, apa-apa yang dibacakan oleh Nabi SAW daripada ayat Al-Quran itu memang benar daripada Allah. Segala yang Allah SWT arahkan, Nabi SAW menyampaikan, maka Nabi sampaikan berlaku. Sebab itulah salah satu daripada sifat Nabi yang wajib ada pada setiap Nabi ini, tabligh, menyampaikan. Dan kita kena yakin betul-betul lah. Sebab apa?
Sebab dalam perkara ni kita boleh ukur. Kita boleh ukur macam mana? Setiap perkara yang membawa kita dekat kepada Allah Ta'ala, yang ini perkara-perkara agama, semua telah disampaikan oleh Nabi. Cukup dah. Maka sebab itulah kita tidak perlu tambah perkara-perkara yang tidak ada asal. Sebab Allah Ta'ala kata, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Dan Nabi SAW wafat dalam keadaan agama ni sempurna. Cuma orang kita ni dia macam tak puas hati. Dalam masa sama dia bila sifat Nabi ni ada 4, siddiq, fatanah, tabligh, amanah, gapo semua bila. Tapi mari bab satu bab ni dia tak faham. Macam mana? Ada di kalangan orang kita ni dia mereka hadis atas nama Nabi dan mereka mencipta jenis, kita ambil contoh mudahlah, jenis-jenis sembahyang. Ada tahun lepas tak ada, tahun ni ada. Mari mana? Sembahyang 10 Muharram. Sembahyang sunat 10 Muharram. Rakaat pertama baca gini, rakaat kedua baca gini. Dah. Ni benda-benda karut, tak tahu khurafat mari mana. Benda yang tidak pernah diajar oleh Nabi tiba-tiba baru ada. Jadi seolah-olah Nabi itu tidak sempurna dalam menyampaikan perkara-perkara yang dapat menjadikan kita kenal Allah. Perkara-perkara yang dapat menjadikan kita ni dekat dengan Allah. Sehingga perlu setengah daripada kita ni dia sanggup reka amalan-amalan yang tidak ada punca mai mana. Kita tahunya ada puasa sunat 10 Muharram. Jadi seolah-olah tidak cukup. Seolah-olah tidak cukup dengan ibadat puasa 10 Muharram tu, maka tiba-tiba kita reka sembahyang sunat 10 Muharram. Ada direka. Zaman ini tak tahulah macam mana. Kalau kira sebenarnya amalan-amalan yang diajar oleh Nabi ni dah. Kita ambil sembahyang tahajud lah. Nabi tahajud malam-malam tu dah. Tidak kurang daripada 8 rakaat. Dah. Dengan witir lagi. Dah. Tiap-tiap malam. Jadi kalau kita sehari nak buat satu sembahyang sunat 10 Muharram, ada sembahyang sunat ini 10 Sa'ban, ada sembahyang sunat malam Jumaat pertama bulan Rejab, macam-macam ada. Sepanjang sejarah ni macam-macam jenis amalan sembahyang sunat yang direka-reka. Baca qul huwallah 1000 kali rakaat pertama dipanggil sunat raghaib. Maknanya masuk bulan Rejab baca sekian-sekian malam Jumaat pertama bulan Rejab baca dalam rakaat pertama 1000 kali qul huwallah, rakaat kedua 1000 juga. Dipanggil sunat raghaib. Mudah-mudahan Allah Taala ampun pahala. Ampun dosa. Allah Taala akak darjat. Ini semua bagai cak reka, benda yang direka oleh manusia. Padahal kalau dia sembahyang seperti sembahyang biasalah, sembahyang tahajud ada dah. Ada dah, tidak perlu kepada jenis sembahyang baru, tak payah. Sudah cukup dah. Sebab itulah ilmu yang benar, ilmu yang hakiki ni tidak mesti kita dapat melalui tadabbur ayat-ayat Allah. Kita mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi, barulah kita mendapat ilmu yang sebenar. Dengan ilmu yang sebenar inilah kita akan dapat mengenal Allah. Bila kita dapat kenal Allah, maka kita akan dekat dengan Allah. Bila dekat dengan Allah, kita akan dapat redha dia. Jadi kalau kita daripada awal lagi tidak menerima dengan sepenuhnya ilmu Nabi, sehingga kita terjebak dalam penyebaran hadis-hadis yang palsu yang disebar oleh orang yang tidak bertanggungjawab atas mata-mata ni mendatangkan kepala yang besar, maka terserah kita dapat dekat dengan Allah. Terserah kita akan dapat syafaat Nabi. Sebab nak dapat syafaat Nabi ni dia kena betul-betul ikut apa yang Nabi sampaikan kepada kita. Jadi bila kita faham molek bahawa Nabi ni bersifat dengan sifat tabligh, alik kita ni amal. Amal mengikut yang ditablighkan oleh Nabi. Kalau Nabi tabligh lagu ni sampai kepada kita lagu ni, kita tak amal, punah. Tak selamat kita.
Nabi ajar hak lagu ni, kita ambil tepek hak lain pula. Dengan alasan ni, ustaz ni, tok guru ni, ulama. Sedangkan benda tu tidak kukuh, tidak berdasarkan kepada kaedah-kaedah, maka itu pun merugikan kita. Maka sebab itulah kita dalam bab beramal ni, oleh kerana umur kita pendek, kita ni pun banyak campur dengan malah, banyak campur dengan fitnah. Maka sebab itulah kita kena tumpukan beramal berdasarkan ilmu yang benar, yang ni berdasarkan pada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan sebagaimana yang difahami oleh ulama-ulama yang muktabar. Cara faham, mana kena tengok rujuk pada kitab muktabar. Dia kitab ni, mana ada kitab muktabar, ada kitab tak muktabar. Mana kitab ni diakui oleh ulama, mana ni kitab yang boleh dipegang. Begitu juga tu guru, ada tu guru yang boleh kita pegang, ada tu guru yang kita tak boleh nak pegang. Kena tengok dia tu macam mana dia punya kefahaman dia tu dengan Al-Quran dan Sunnah tu tepat ataupun tidak tepat, maka kita boleh ukur, boleh pegang ataupun tidak dia. Jadi beriman dengan Nabi, kita kena percaya bahawa apa yang diajar oleh Nabi itu cukup untuk kita. Sebab Nabi SAW tidak wafat, mereka dia telah menyempurnakan amanah agama yang Allah SWT perintahkan Nabi sampaikan. Dan kedatangan para Nabi ini adalah satu rahmat, satu nikmat yang besar yang Allah SWT berikan kepada kita. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Taala benar-benar telah memberi kurniaan nikmat kepada orang mukmin ketika mana Allah Taala bangkitkan, pilih seorang rasul yang membaca ayat-ayat Allah, yang mengajar peraturan-peraturan Allah, yang mengajar hikmah, yang mana sebelum pada ni mereka dalam keadaan sesat yang nyata. Maknanya kalau tidak ada Nabi, pasti mereka terus dalam sesat. Mereka dapat keluar daripada sesat dengan sebab adanya Nabi. Maka kedatangan Nabi ini adalah satu rahmat yang besar. Kemudian lepas daripada beriman dengan kitab-kitab, beriman dengan rasul-rasul, beriman dengan kebangkitan setelah daripada mati. Pada kita hidup ni tak sudah sini. Kita hidup, cerita kita ni tak habis. Mana bila kata mati tu memanglah dia mau buat surat mati, dia mau tanda kita. Tapi kita ada kehidupan lagi. Kehidupan kita sebenarnya kehidupan akhirat. Adapun kehidupan kita di dunia ni, kita beribadat pada Allah SWT, buat kebaikan, bekerja, cari rezeki, didik anak, didik keluarga, didik masyarakat kita. Ini tempat kita bekerja. Akhirat itulah hak kehidupan sebenar. Maknanya di sini beriman dengan hari kebangkitan semula, mana kita akan hidup semula. Maknanya cerita kita ni masih lagi ada lepas kita meninggal dunia. Mana kita dituntut beriman bahawa dalam nota nombor 10 tu, beriman bahawa ada kehidupan lain yang abadi selepas daripada kehidupan dunia ini. Ada. Segala khabar yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kematian, sehingga ahli syurga memasuki syurga dan ahli neraka memasuki neraka, hendaklah diimani dan diyakini. Kita kena percaya. Maknanya orang yang beriman taat kepada Allah SWT, destinasi dia syurga. Orang yang engkar, maka nerakalah tempat sudah dia. Jadi kita kena beriman. Hari akhir, hari kiamat merupakan hari akhir kepada dunia dan permulaan kepada kehidupan kekal abadi yang dijadikan untuk perhitungan dan pembalasan terhadap segala amalan di dunia. Dalil dia, Allah SWT berfirman, za'mal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir
mereka mengatakan bahawa mereka tidak sesekali akan dibangkitkan. Mana kalau orang kafir tidak beriman dengan Allah Ta'ala, maka dia tak percayalah ada hari akhirat. Sebab dinyatakan hari akhirat ni, orang yang engkar pada Allah SWT ni hukumnya dia. Orang yang buat zalim kepada makhluk lain, dia buat zalim kepada orang lain, ni akan ada pembalasan di akhirat. Jadi bila orang tidak beriman kepada Allah SWT, bila orang itu tetap berada dalam kezaliman, maka sebab itulah mereka tidak mahu percaya hari akhirat. Kita kalau kita tidak takut dalam melakukan kezaliman terhadap sesama kita ni, itu berarti kita tidak yakin bahawa perbuatan kita ni akan kita mendapat akibat dia. Seolah-olah kita sebab itulah agama ni mari nak menyatakan kepada kita bahawa apa-apa kezaliman yang dibuat oleh manusia di dunia ni, kalau dia terlepas di dunia, akhirat ada. Bagi orang beriman dan dia tidak direzekikan kehidupan yang mewah, kehidupan yang baik, dah dia tidak perlu merasa kecewa, sebab hari akhirat ada pembalasan yang sebenar. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki kesenangan kemewahan, janganlah dia menyangka bahawa kesenangan yang dia dapat tu adalah kesenangan yang sebenar-benar. Sebenarnya di akhirat. Hal ni baru coba. Bila-bila saja Allah SWT boleh tarik. Dia bagi setengah orang, dia boleh mewah tu setelah berpuluh-puluh tahun. Payah juga nak dapat. Memang setengah orang tu dia kaya atas jasa, atas saka. Mana hak dia makan lah ni tu, hak tu dia tak habis. Untuk cucu dia pun dia lagi. Mana tu kalau orang kaya. Orang kaya dia sebab pusaka. Setara mana kekayaan yang kita hadapi, kita miliki, kita kecapi, itu tidak hak sebenar. Hak sebenar di akhirat. Sebab hak kaya dunia ni, kalau Allah SWT kekalkan itu sebagai milik kita, tapi Allah SWT tarik kesihatan kita, tak ada mana juga kekayaan. Jadi kita kena beriman bahawa faedah daripada kita terikat dengan agama Allah, ada nikmat yang abadi di akhirat. Hakikat daripada kezaliman, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga orang yang dizalimi tadi tidak mendapat keadilan, tidak mendapatkan balik hak dia, maka orang yang zalim tu akan dihukum di akhirat. Maknanya di akhirat itulah akan nyata sifat keadilan Allah SWT, kekuasaan Allah SWT, rahmat Allah Ta'ala. Orang-orang zalim dia akan mendapat hukuman, orang-orang yang dizalimi dia akan mendapat hak dia akan mendapat rahmat yang sebenar di akhirat. Jadi beriman dengan hari akhirat ni, mana benda yang diajar, yang dibawa oleh sekalian Nabi-Nabi. Sekalian Nabi-Nabi mengingatkan kepada manusia tentang hari akhirat. Kul, katakanlah wahai Muhammad, demi Tuhanku pasti kamu akan dibangkitkan. Mana ada kehidupan? Mana? Jangan tengok dalam lubang kubur tu. Mana kalau tengok dalam lubang kubur tu, kita hanya nampak tulang, nampak tanah je hancur gitu. Itu bagi alam barzah, alam lain. Orang-orang kafir kata tak kiralah. Apa kalau kita baca Yasin tu, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi al-'izama wa hiya ramim. Orang-orang yang kafir tadi, dia kata Allah SWT ni macam-macam, supaya tu supaya ni Allah Taala tu. Dan dia lupa kejadian dia, bahawa Allah Taala itulah yang mencipta dia. Kemudian dia kata, orang kafir tu kata pula, siapakah yang boleh menghidupkan tulang-tulang ni hak sudah hancur? Dia rasa payah. Padahal benda tu mudah pada Allah SWT, sebab benda ada dah. Maknanya makhluk tu ada dah. Apa ayat tu? Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah.
Allah SWT lah hendaklah kamu kata wahai Muhammad, ia mencipta benda ni mula-mula ada, lepas tu nak ada pula tu mudah lah. Muka bagi ada dah. Muka bagi ada dah. Hak payah ni dah. Kalau kata payah lah kecek dengan kamu ni, bahasa kamu mana Allah Taala ikut arah manusia. Kalau kamu kata benda akhirat ni, benda hidup semula ni payah dah. Payah ke mana je muka bagi ada dah. Kamu pun tahu. Tetapi bagi Allah SWT, bagi tu ada dah, kau tak ada lagi kau. Itu tak ada hal bagi dia. Wa dzalika 'ala Allah yasir, mudah bagi Allah Taala, mudah berlaku. Mana tak ada nisbah. Hak ni payah sikit, hak tu payah benar. Hak ni lebih mudah lagi. Tidak, semua bagi Allah Taala tu dalam kuasa dia berlaku, mudah bagi dia. Cuma bila kecek dengan kita ni, apa peliknya dah. Kamu nak anggap mustahil, apa sebab kamu nak anggap mustahil, pelik payah nak terima ada kebangkitan semula, mana kamu hok mati ni nak hidup semula, sedangkan benda ni hok ada dah, kamu ada dah. Maklumat tentang kamu tu ada berlaku dah. Cuma nanti nak pasal mula, nak pergi tak mula jasad dengan ruh. Nak letak semula, benda ada dah. Bukan kata kena pergi kutip situ kutip sini. Sebab kita beli perencah kedah lah. Perencah kari. Dah, perencah kari. Kata kari ayat. Tapi ayat tak ada dalam tu. Dah. Cuma kena beli dirilah. Kan mudah ke tu? Dah, balik kita mudah lah ni. Beli perencah juga, cari ayat bubuh ayat dari perencah juga, panah juga, boleh makan. Cuma nanti beli ayat, capung yang perencah tu, panah boleh makan. Jadi kalau kamu fikir lagu tu, Allah Ta'ala maknanya bagi dia, kamu ada dah, ruh duduk sini, jasad hok acun dah ni, buat semula, kamu bukan bagi ada dah, payah ke apa. Tapi bagi Allah SWT, bagi ada dah, kau tak ada lagi kau, semua tu mudah bagi dia. Maka orang-orang musyrikin tidak mahu beriman dengan Allah SWT, tidak mahu beriman dengan hari akhirat ni, dia menganggap benda ni luar daripada logik, luar daripada adab. Jadi kata mana benda ni tak pernah berlaku. Mana ada orang mati hidup semula. Jadi dia tengok benda ni tak pernah berlaku. Jadi bagi mereka tak akan berlaku. Padahal akan berlaku, tetapi belum waktu dia. Dah. Orang yang mati ni memanglah dia mati, tak akan hidup semula. Tapi dia akan hidup semula nanti, bukan nanti. Jadi kalau kata ada orang mati hidup mula, tak ada makna lah kehidupan dunia ni. Dengan taklif, dengan cuba, dengan macam-macam, ada kena buat tu buat ni, ada perintah wajib, perintah sunat, ada benda haram, benda halal. Jadi tak ada makna lagu tu. Jadi benda tu maknanya mati tu ada, kebangkitan tu ada, cuma tak ada siapa dibangkitkan lagi sekarang ni. Cuma Allah SWT tunjuklah seorang dua, Ashabul Kahfi. Tunjuk sikit, biar kamu faham. Tapi masalahnya bila dibangkitkan Ashabul Kahfi, lain cerita pula. Lain cerita pula, sibuk nak ambil keramat Ashabul Kahfi. Siapa orang kita pun terjebak juga. Ambil nama Ashabul Kahfi itu, tulis tapet dinding rumah, selamat rumah daripada gangguan, tapet kedak, selamat daripada kecurian. Itu semua benda-benda yang merosakkan akidah, membawa pada syirik. Bukan itu sebenar maksud Allah SWT cerita kepada kita Ashabul Kahfi. Nak menyatakan bahawa hak sudah tidur dia tak mati, tidur. Hak tidur 350 tahun pun Allah SWT boleh kekalkan jasad mereka, dan mereka tu boleh hidup molek-molek pula. Bila itu kehendak Allah SWT. Tapi tidak berlaku pada semua orang lah. Cuma Allah SWT tunjuk kepada kita ni dengan beberapa orang tertentu sudah kira memadai dah. Tapi yang berlaku pada mereka tu bukan mati hidup semula, tetapi tidur dibangkitkan pula. Dan hak masalah tidur yang mati ni dia serupa je sebenarnya. Kita hak tidur malam tu sebenarnya mati. Cuma Allah SWT balik ke hatta balik ruh kita, kita boleh hidup. Tapi nak suruh kita sebelum pejam mata tu faham bahawa dah, kalau Allah SWT tidak kembalikan ruh kita, tak ada lah kita. Pakai sudah situ malam tu.
Sebab itulah kita bangun tidur tu kita baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi doa tu mengingatkan kita kepada akidah kita tentang hari akhirat. Akidah kita tentang hari akhirat mana ada kehidupan. Jadi kita mati tidur ni macam mati dah. Maknanya seolah-olah kita bangun tidur tu kita dengan semangat baru, dengan keazaman baru nak kerja, nak kerja baru pula. Supaya kita ni tahu bahawa kita ada tempoh hayat kita. Ada hari kebangkitan. Jadi macam mana kita akan mendapat kehidupan yang lebih baik setelah kita mati nanti. Itu hak penting bagi kita. Jadi setakat itulah pada minggu ni beriman dengan para rasul dan beriman dengan ada kebangkitan semula pada hari akhirat, insya-Allah. Pada akan datang ni beriman dengan qada dan qadar, baik dan buruk itu adalah datang daripada Allah SWT. Setakat itu saja aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.